Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama lagi kita dalam Lean Six Sigma Yellow Belt Certification Program. Topik yang kita nak sama-sama bincangkan pada kali ini ialah faham pengukuran dan persempelan asas. Faham statistik asas. Apakah itu statistik? Statistik ialah satu cebisan maklumat dari satu populasi yang besar. Okey, ia bertentangan dengan parameter. Apa itu parameter? Parameter ialah suatu data daripada populasi yang besar. Jadi fikirkan seperti ini. Jika anda mempunyai sedikit maklumat, ini adalah statistik. Jika anda melihat sebahagian set data, ia juga adalah statistik. Jika anda mengetahui sesuatu tentang 10% orang itu juga merupakan statistik. Jadi kita boleh bezakan antara dua ya. Parameter adalah semua maklumat populasi, macam-macam maklumat yang ada dalam parameter. Bagaimanapun, semua maklumat itu jarang diketahui. Kita tak perlu tahu semua maklumat, tapi kita nak tahu cebisan daripada maklumat tersebut. Itulah sebabnya kita memerlukan statistik. Sekarang mari kita sama-sama faham untuk apa statistik digunakan. Statistik ialah satu cara untuk memahami data yang dikumpul tentang kita dan dunia. Namun, semua data itu tak bermakna apa pun tanpa cara untuk mentafsirkan data tersebut. Di sinilah statistik diperlukan. Jadi, statistik adalah mengenai analisis data dan pemboleh ubah bagi menghasilkan maklumat yang bermakna. Jadi, tuan-tuan cuba bayangkan berapa banyak maklumat yang kita ada di seluruh Malaysia. Okey. Jadi seperti yang kita bincangkan, maklumat tersebut tidak kita perlukan pun, tapi kita perlukan maklumat, cebisan-cebisan maklumat yang bermakna ya, yang menghasilkan maklumat yang bermakna. Contohnya daripada seluruh parameter, seluruh maklumat di Malaysia, kita menghasilkan anggaran penduduk semasa. Okey. Berapa daripada 32.7 juta manusia di Malaysia. Okey, berapa penduduk mengikut jantina? Berapa peratusan penduduk mengikut kumpulan etnik? Berapa penduduk berumur 60 tahun dan lebih? Jadi daripada semua maklumat, kita dapat buat analisis dan menghasilkan maklumat yang bermakna. Jadi inilah bidang statistik. Baiklah, sekarang kita nak teliti pula, kita hayati sama-sama konsep asas statistik. Seperti yang telah dinyatakan tadi, daripada populasi yang besar, statistik hanya merujuk kepada satu sampel, ya, satu cebisan maklumat populasi tersebut. Okey, inilah gambaran dia. Jadi dari segi definisi dia ialah populasi ialah sebarang koleksi objek tertentu yang menarik untuk kita kaji. Jadi kita nak mengkaji satu populasi. Okey. Jadi definisi sampel pula ialah sebahagian daripada populasi perkara yang dikaji. Bila kita nak mengkaji satu populasi, kita adakan sampel. Sampel ni lah yang kita nak kaji. Jadi sebagai contoh di sini, kita nak mengkaji, katakanlah kita ada satu kilang yang mempunyai 64 mesin. Okey, saiz populasi ialah 64 mesin. Jadi kita punya sampel, kita ambil 9 mesin. Okey, jadi 9 mesin ini dari segi statistiknya mewakili populasi 64 mesin. Jadi kita buat kajian ke atas 9 mesin tersebut untuk menggambarkan, menceritakan bagaimana keadaannya 64 mesin di dalam populasi tersebut. Jadi poin-poin utama yang nak dinyatakan di sini ialah yang pertama, statistik ialah kajian data. Okey, kita nak menerangkan sifat data dan buat kesimpulan tentang populasi berdasarkan maklumat dalam sampel. Okey, berdasarkan maklumat dalam sampel ni kita nak menerangkan populasi. Ini adalah konsep asas dalam statistik.
Yang kedua, persampalan adalah aspek penting dalam pengumpulan data. Okey, dalam Yellow Belt Certification Program ini, kita nak belajar, kita ada topik berkenaan dengan pengumpulan data. Bagaimanapun, kajian ataupun analisis statistik ini akan dijalankan oleh Green Belt dan juga Black Belt. Okey, jadi apa tugas dan tanggungjawab Yellow Belt? Okey, ialah terlibat secara langsung. Okey, terlibat secara langsung dalam membantu Green Belt dan juga Black Belt untuk mengumpulkan data statistik. Jadi untuk itu anda cuma perlu faham. Okey, cuba memahami kenapa ia diperlukan. Okey. Yang ketiga, maklumat dalam sampel digunakan untuk membuat kesimpulan. Okey, yang dibuat berdasarkan fakta tentang populasi dari mana sampel diambil. Okey. Kalau kita ambil sampel daripada populasi ini, okey, kita buat analisis berdasarkan fakta. Okey, untuk membuat kesimpulan. Apa kesimpulan-kesimpulan yang kita boleh adakan terhadap sampel tersebut. Sekarang kita nak lihat konsep asas statistik dari segi istilah statistik yang paling asas. Okey, ada beberapa istilah yang paling asas untuk anda fahami. Jika anda kali pertama mendengar perkataan-perkataan ini, okey, jangan panik. Nanti kita akan huraikan apa maksudnya. Tidak susah. Okey, anda cuma perlu faham. Okey, istilah asas yang paling asas dalam bidang statistik ialah antaranya ialah mean, mode, median dan julat. Jadi apa benda ni? Ini semua adalah untuk melihat kecenderungan data. Di mana arah kecenderungan data-data tersebut. Jadi kita membuat analisis untuk dapatkan mean, mode, median dan julat. Okey. Mean itu apa? Mean ialah purata. Sebagai contoh, kita ada satu set data dalam sampel. Okey, kita nak mencari mean. Mean ialah purata. Jadi, nak kira purata ialah kita tambah semua nombor dan dibahagi dengan bilangan nombor tersebut, kita dapat 30.5. Jadi, 30.5 ialah purata ataupun mean bagi set nombor tersebut. Kemudian kita lihat pula apakah mode. Mode ialah nombor terbanyak yang muncul. Kekerapan nombor yang paling banyak. Jadi, sebagai contoh, kita ada satu set nombor dalam satu sampel. Okey, nombor mana yang paling banyak kali muncul? Ya, nombor 3. Jadi, mode adalah nombor 3. Seterusnya, kita lihat median. Apa itu median? Median ialah nombor yang berada di tengah. Sebagai contoh, kita ada satu set nombor dalam satu sampel. Di mana nombor di tengah? Nombor di tengah ialah 3. Jadi mediannya adalah 3. Okey, dalam contoh yang lain, kita ada nombor 1 hingga 6. Jadi apakah median? Di sini kita lihat ada 2 nombor di tengah. Okey, 3 dan 4. Jadi bagaimana nak kira? Jadi kita puratakan dulu. Jadi kita puratakan nombor 3 dan 4. Kita akan dapat jawapan 3.5. Jadi 3.5 ialah median ataupun titik tengah bagi set nombor ini. Dan yang terakhir ialah julat. Apa itu julat? Julat ialah nombor paling besar tolak nombor paling kecil. Jadi julat ialah range. Okey. Okey, dalam contoh nombor 5 ini, kita ada satu set nombor. Okey, mari sekarang kita cuba kira macam mana kita nak tahu julat nombor tersebut. Kita senaraikan dulu nombor yang paling besar, 54. Kemudian kita senaraikan nombor yang paling kecil. Okey. Jadi range nombor, julat nombor ialah 54 tolak 9 ialah 45. Jadi 45 ialah julat bagi nombor-nombor tersebut. Baiklah, sekarang kita nak lihat pula bentuk taburan data. Okey, masih ingat kita
ceritakan tadi, kita ada populasi dan kita ada sebahagian data yang kita panggil sampel. Okey, sekarang kita nak buat analisis di dalam sampel tersebut. Okay, kita nak tarik keluar semua data-data yang berkaitan yang kita minat untuk kaji di dalam sampel tersebut. Jadi bila kita sebarkan data tersebut dan kita lukiskan graf dia ada bentuk-bentuk yang biasa. Dalam statistik, ini adalah bentuk-bentuk data yang tersebar daripada sampel. Contohnya, dia berbentuk normal. Ni kita panggil bentuk normal, bentuk segitiga, bentuk eksponensial, bentuk Poisson dan berbagai-bagai bentuk lagi. Tapi taburan data yang paling biasa kita lihat sebenarnya dalam statistik ialah taburan normal. Kadang-kala ia dipanggil lengkung loceng, bell curve. Okey, kita lihat ini adalah bentuk normal ya. Dikatakan lengkungan loceng kerana bentuknya pun macam loceng. Okey. Jadi apakah taburan normal itu? Taburan normal ialah susunan set data di mana kebanyakan nilai kelompok di tengah-tengah julat. Okey, masih ingat lagi julat? Julat ialah nombor terbesar tolak nombor terkecil kan. Okey, di tengah-tengah bermaksud di antara terbesar terkecil di tengah-tengah. Jadi kebanyakan data nilai berkelompok di tengah-tengah ni. Okey. Dan data selebihnya mengecil secara simetri ke arah yang melampau. Okey. Kebanyakan di tengah-tengah tetapi sebahagiannya mengecil. Okey, melampau ke kanan dan melampau ke kiri. Okey. Puncaknya sentiasa berada di tengah dan lengkungan adalah simetri. Simetri ini ialah sekatalah samalah seperti kita melihat cermin kan, di kanan dan di kiri simetri. Okey, banyak sebenarnya perkara yang ada di alam semesta ini cenderung kepada berbentuk taburan normal. Okey, sebagai contoh kita lihat analisis berat bayi yang baru lahir. Kalau kita grafkan data tersebut, ia berbentuk taburan normal. Okey, di mana hampir majoriti di tengah-tengah bayi adalah seberat 3 kilogram. Okey, 300 gram, 3 kilogram. Okey, kita lihat pula contoh IQ, kepintaran manusia. Jadi kebanyakan manusia IQ-nya di tengah-tengah saja. Okey, dalam kira-kira 100. Okey. Dia punya mediannya ataupun titik tengahnya. Okey, jadi nak dapat orang yang ber-IQ tinggi 130 ke atas. Jadi orang-orang tersebut hanyalah 2.1% sahaja daripada keseluruhan manusia. Nak dapatkan orang yang IQ terendah pula pun juga sama. Okey. 2.1% sahaja. Jadi kebanyakan manusia IQ kepintarannya lebih kurang sama. Okey. Di median ataupun di titik tengah 100. Okey. Contoh seterusnya, pencapaian peperiksaan. Okey. Saya percaya semua kita biasa ataupun pernah menghadapi peperiksaan. Okey. Jadi keputusan peperiksaan tersebut pun berbentuk graf normal, taburan normal, di mana kebanyakan pencapaian di tengah-tengah. Okey. Mid performer, kebanyakan kita mencapai markah yang di pertengahan. Jadi di hujung kanan, ada yang sebahagian yang high performer, yang mendapat markah yang tertinggi, dan juga sedikit mendapat markah yang paling rendah. Jadi untuk kebanyakan orang, mereka berada di tengah-tengah. Begitu juga kalau kita kaji ketinggian manusia. Tetapi di sini ada dua taburan normal untuk lelaki dan untuk perempuan. Kalau sini kita dapat bezakan
untuk lelaki lebih tinggi daripada perempuan. Okey. Kerana average ataupun kerana median bagi ketinggian lelaki lebih kurang 175, okey, dan average ketinggian perempuan ialah 161. Jadi kalau anda dapat lihat, banyak perkara dalam dunia ini kecenderungan datanya berbentuk taburan normal. Satu lagi konsep asas yang kita nak pelajari, fahami sama-sama ialah kebarangkalian. Okey, apa tu kebarangkalian? Kebarangkalian ialah kajian dalam statistik untuk mencari nombor yang boleh digunakan untuk buat kesimpulan umum. Okey. Kita nak cari kesimpulan umum tentang satu populasi. Jadi kita nak study kebarangkalian. Kebarangkalian boleh jadi ataupun tak boleh jadi. Jadi kebarangkalian ialah nombor yang menggambarkan peluang ataupun kemungkinan kejadian tertentu akan berlaku. Okey, kebarangkalian kita boleh nyatakan dengan nilai 0 dan 1. Apa makna 0? 0 ialah pasti takkan terjadi. Okey, impossible, takkan terjadi. 1 ialah pasti jadi. Okey. Okey, jadi ia juga boleh kita nyatakan dalam bentuk peratus, 0 hingga 100%. Kita 0% hingga 100%. Sama juga. Jadi ini adalah contoh. Okey. Sebagai contoh kita flipkan, kita balingkan wang shilling, duit shilling kita. Duit shilling kita ada dua belah, satu kepala, satu ekor kan. Jadi bila kita balingkan, kita akan dapat keputusan ataupun kebarangkalian yang 50% kita boleh dapat kepala, 50% kita dapat ekor. Jadi peluang untuk kita dapatkan tu hampir sama. Kepala 50% dan ekor 50% kan. Jadi dari segi nilai kebarangkalian dia hampir 50% di tengah-tengah. Itu ialah contoh kebarangkalian. Jadi topik yang kita nak bincangkan telah pun berakhir. Itu saja kefahaman-kefahaman asas yang supervisor, leader mesti faham. Ia akan membantu untuk green belt, yellow belt membuat analisis, membuat pengumpulan data. Jadi apabila anda diarahkan ataupun diminta kerjasama untuk sama-sama mengeluarkan data, membuat kumpulan data berdasarkan statistik, anda akan dapat faham kenapa data-data tersebut diperlukan, kenapa kita kena buat sampling, kita nak dapatkan berapa saiz sampel. Sampling telah lama wujud di tempat kerja anda, seperti di IPQC. Kita melakukan sampling berapa kali satu hari, kita cek part kita. Kenapa kita tidak melakukan 100% cek? Okey, itulah contoh-contoh aplikasi dalam dunia yang sebenar. Jadi sampai di situ saja. Jika anda tak faham mana-mana bahagian, sila lihat semula video ini di bahagian-bahagian mana yang anda tak faham. Okey, selepas habis lihat video ini, sila teruskan dengan mengambil ujian kuis dengan klik link yang disediakan. Okey. Terima kasih kerana memberi perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.